السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada hari ini kita dapat menyambung dan meneruskan bacaan hadis kita yang berikutnya, hadis nombor 11, muka surat 89. An Abdullah bin Amr bin Al-As أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, katanya annahu sami'a, bahwasanya sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qulub bani Adam, sesungguhnya hati anak Adam itu kullaha baina isba'ain, berada di antara dua jari, min asabi'ir rahman, daripada jari-jari ar-rahman, kaqalbin wahid, seperti hati yang satu, yusarrifuhu haitsu yasha, dan dia yakni Allah Azza wa Jal boleh memalingkan hati tersebut ke mana yang dia kehendaki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah, ya Tuhan kami yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, sarrif qulubana ala ta'atika, palingkanlah hati kami palingkanlah hati-hati kami ala ta'atika, ke arah ataupun untuk mentaati perintahmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dibincangkan oleh para ulama menunjukkan bahawa manusia patut berdoa banyak supaya Allah meneguhkan hatinya tetap di atas iman dan amal. Kerana hati manusia ini perkara yang paling mudah untuk berubah. Sebab itu perkataan qalb ni sesuatu yang berbolak-balik, bulat, kan? Dia mudah berpusing, dia mudah bergerak. Sebab itu
apabila orang bertanya kepada Ummu Salamah dalam riwayat At-Tirmizi, apakah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Ummu Salamah, isteri Nabi, menceritakan bahawa doa yang paling banyak kerap diulang baca oleh baginda Nabi ialah ya muqallibal qulub. Dalam hadis ni ya musarrifal qulub, samalah. Wahai Tuhan yang membolak-balik, yang mengubah hati manusia, maka palingkanlah, tetapkanlah, arahkanlah supaya hati ini cenderung kepada mentaati dan juga istiqamah di atas perintah yang engkau arahkan. Maksudnya apa? Kata Al-Imam Al-Mubarakfuri, dia kata hati manusia ni sangat mudah berubah. Dalam satu keadaan dia boleh cenderung kepada keimanan, ketakwaan. Dia boleh minat untuk beramal, bersemangat untuk beramal. Tapi dalam masa yang sama, hati itu juga boleh berubah, bertukar kepada lawan kepada takwa tadi, maksiat, dosa. Sebab itu kita tidak pelik jika ada orang yang daripada awal mungkin istiqamah, mukmin, muttaqin, bertakwa, beriman, tapi di tengah perjalanan itu dia berubah. Sebab itu kata para ulama, jangan pelik melihat orang yang rosak, tapi peliklah melihat orang yang berjaya. Tuan-tuan faham tak? Dia kata kalau kita tengok ada orang yang rosak, ada orang yang melakukan dosa, ada orang yang binasa, ada orang yang berpaling kepada perkara yang buruk, jangan pelik, jangan heran. Sebab apa? Kerana hati manusia ni mudah beralih kepada yang tak elok tu. Yang patut kita pelik ni, yang patut kita rasa luar biasa, yang patut kita rasa hebat, kalau dia boleh istiqamah untuk tetap di atas kebaikan tadi. Sebab itu Nabi sendiri dia minta apa? Tengok, sabbit. Dia minta supaya diteguhkan ala ta'atika, di atas mentaati. Apa maksudnya? Ya Allah, teguhkan, tetapkan hati kami dalam mentaati engkau. Kerana hati manusia ini secara tabi'inya, secara fitrahnya, secara adatnya, dia lebih cenderung kepada menderhakai Allah. So untuk melakukan benda yang menderhakai, maksiat dan sebagainya, benda itu mudah. Tapi yang dia nak kena bertarung lawan tu kalau dia nak buat baik. Itu yang pertama. Sebab itu kata Syekh Al-Mubarakfuri, dia kata hati manusia ni di antara taat dan maksiat, di antara ingat dan lupa, di antara iman dan kufur, dia berubah. Sebab itu tidak ada jaminan. Tak ada jaminan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut bahawa ada manusia yang awalnya beriman, melakukan amalan ahli syurga, tetapi di penghujungnya berbeza. Hadis yang kita baca sebelum ni, yang Nabi kata dia melakukan amalan ahli syurga dan dia memenuhi kehidupannya dengan ketaatan, tetapi di hujung usianya dia terpesong, terkeluar daripada jalan yang lurus itu, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ini satu perkara yang penting untuk kita ingat. Kedua,
Tengok, Nabi minta supaya hati ni dijaga oleh siapa? Dia minta kat siapa? Dia minta kepada pemilik hati. Baik, saya ulas sikit. Tuan-tuan, kita nak mudah faham macam ni. Hati kita ni, jantung hati, qalb, pemilik dia Allah Azza wa Jalla. Manakala serangan kepada hati ni banyak, syaitan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu membisikkan, melemparkan, menghasut, merasuk, menggoda hati-hati manusia. Was-was, bisikkan. Kemudian hati itu juga apa dia? Dia bertembung dan bertarung dengan nafsu manusia itu sendiri. Analogi dia macam ni, nak bagi mudah faham. Ada seorang ulama, dia tanya anak murid dia. Dia kata, kalau kita diganggu oleh syaitan, kita nak buat macam mana? Anak murid dia jawab, kita lawanlah syaitan tu. Kata guru dia, kalau kita lawan syaitan, dia akan mari balik. Kita lawan dia, dia lari. Tapi syaitan ni dia akan mari balik. Betul tak? Lawan lagi dia mari balik, lawan lagi dia mari balik. Kalau kita buat macam tu, dia akan meletihkan kita dan mengambil masa yang banyak, dan ada kemungkinan bila dia serang pula kita tewas. Jadi bila dia mari kita lawan, dia mari kita lawan, dia lari dia mai balik. Kita macam dalam solat, kan? Kita nak solat dia mai, kita nak solat dia mai, kita lawan dia mai. Tapi ada kemungkinan bila dia mari satu kali tu dengan godaan yang dahsyat, hasutan yang besar, kita tewas. Terutama anak-anak muda yang jiwanya bergelojak. Betul, nak murid dia kata, macam mana kita nak lawan? Macam mana kita nak buat? Kita jangan lawan syaitan tu. Maksudnya lawan tu kita lawan lah, kita tak ikutlah dia. Tetapi Quran mengajar kita, apabila kita bertembung dengan syaitan, Quran kata apa? Mintalah perlindungan kepada pencipta syaitan. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Lepas itu Quran aja, fa idza qara'tal Quran, apabila kamu nak baca Quran, apa dia? Berlindunglah, fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah, kerana Allah itu yang mencipta dan memiliki. Jadi kalau kita mendapat perlindungan Allah, dia yang memiliki segala-galanya, dia yang menguasai segala-galanya, maka syaitan tak akan boleh menyentuh kita. Faham? Pasal itu, siapa pemilik hati, pencipta hati, yang menentu, membolak balikkan hati ini siapa? Allah. Sebab itu kita jangan rasa kita yang menguruskan hati kita. Dan hati manusia ni cukup cepat dia berubah. Hari ni dia boleh sayang satu hari, dia boleh sayang seorang, petang lagi dia boleh benci. Hari ni dia boleh sokong, esok dia boleh lawan. Hari ni dia suka, esok dia tak suka. Hati manusia. Tuan-tuan tengok. Orang kata apa? Sekali ombak membadai pantai pasir berubah, lebih cepat hati tuan berubah. Hati manusia ni dia cepat berubah. Dia tak ada jaminan. Jadi kalau kita yang menguruskan hati,
Kita bukan pemilik hati. Hati-hati kita ni milik Allah. Kalau kita bergantung kepada Allah, sebab itu kita tak buat bagi orang suka. Kita tak buat bagi orang suka. Kita buat apa yang Tuhan suka. Kerana apabila Tuhan suka, orang akan suka. Kerana yang menjadikan orang suka atau benci, Allah. Kita lupa satu bab. Yang menjadikan orang suka dan benci kepada kita ni Allah. Kalau kita buat apa, orang putih kata please everyone. Kalau kita duk jaga hati orang, hak nu kita tak buat, hak ni kita tak buat, manusia bukan ada jaminan dia akan suka. Kita pedorlah, jagalah bagi dia suka, buatlah apa yang dia nak. Ada tak jaminan untuk dia suka kita? Tak. Tapi kalau kita buat apa yang Tuhan redha, dan bila Tuhan suka kepada kita, dia akan panggil Jibril. Jibril, aku suka pada dia, aku cinta pada dia. Jibril pun panggil semua malaikat, hampa kena cinta kepada si fulan, kerana Allah cinta dia. Dan seluruh penduduk bumi apabila melihat orang yang Tuhan cinta, mereka juga akan cinta. Kerana yang menjadikan cinta dan benci itu Allah. Sebab itu agama dia tak ikut manusia, agama dia tak ikut orang, agama dia ikut siapa? Dia ikut Allah. Hadirin mukminin. Baik. Dia bagi contoh macam ni. Tok Guru tu bagi contoh. Dia kata, kalaulah kita diganggu oleh anjing. Ni analogi untuk nak bagi tuan-tuan, al-mithal yattadihul maqal. Contoh ni nak bagi tuan-tuan faham apa yang saya nak kata. Tadi kalau syaitan kacau kita, kita duk halau dia, tak habis kerja kita. So kita pergi minta dekat Tuhan untuk lindung kita. Selesai. Kalau kita duk buat bagi orang suka, nak buat bagi orang seronok, orang tak tentu lagi nak seronok. Silap hari bulan, orang lagi benci kat kita. Tapi kalau kita buat apa yang Tuhan suka, yang kadang-kadang benda tu bercanggah dengan kesukaan manusia, apa dia? Orang akan redha. Pasal hati manusia di tangan Allah. So pasal itu kita tak peduli apa orang kata. Kita tak pernah ambil kira apa orang kata, tapi apa yang Tuhan suka dan redha. Pasal agama ni dia bukan ikut orang, agama ni dia bukan ikut masyarakat, agama ni bukan ikut suara majoriti, agama ni ikut Allah dan Rasul. Pasal itu kita tak terkesan. Ramai orang buat bukan hujah, ramai orang suka bukan hujah, ramai orang amal bukan hujah. Bukan hujah. Bukan hujah. Nanti saya akan sentuh sikit, tapi saya nak bagi tahu. Katakanlah kita lalu satu tempat, anjing duk main nak kacau kita, mai kat kita. Kita pun ambil baling batu, dia mai balik tak? Dia mai. Kita pun halau, dia mai balik. Kita nak lalu, dia mai. Kita baling batu, dia mai. Kita pegang kayu, dia lari, mai. Lari. Nak bagi selesai macam mana? Nak bagi tutup buang cerita ni, tak mau bagi dia kacau dah. Kalau tuan-tuan lalu baling batu, sekejap lagi dia tengok, dia mai balik. Pegang kayu, dia mai balik. Anjing ni senang je tuan-tuan, pi cari tuan dia. Tuan-tuan boleh faham tak perbandingan yang saya nak buat ni? Pi cari tuan dia. Ni anjing siapa Anjing saya. Ni hang ambil pi kurung, tak tentu Jadi tuan dia pun pi ambil anjing tu, pi kurung. Selesai masalah. Selesai. Kalau kita duk deal dengan anjing tu, tak ada kesudahan. Bila kita deal dengan owner anjing tu, tutup kes tu. Manusia apabila dia berurusan dengan manusia, tak selesai. Dia berurusan dengan pemilik manusia, pencipta manusia, Rabbun Nas, Tuhan manusia, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kita berurusan dengan Allah, maka yang makhluk-makhluk ni semua akan selesai, termasuk hati kita.
Pasal itu kita nak buat bagi isteri kita suka, kita buat apa yang Allah suka, dia akan suka. Hati milik Allah. Pasal itu kita tak mau diri kita ni diuruskan oleh kita. Kita milik Allah. Allah yang menguruskan hati kita, diri kita. Pasal itu pagi-pagi kita lepas subuh tadi kita baca apa? Pagi-pagi lepas subuh zikir pagi. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghithu. Wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya, astaghithu birahmatika astaghithu, dengan rahmat Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah urusan aku keseluruhannya. Maksudnya keseluruhan urusan kita, kerja kita, pelajaran kita, perniagaan kita, rumah tangga kita, ibadat kita, amalan kita. Aslih li. Allah yang menguasai segala-galanya ni, rezeki kita, kehidupan kita, kita suruh dia perbaiki urusan kita. Wala takilni, dan jangan serahkan hidup ini, hati ini untuk diuruskan oleh kita tarfata ain, walaupun sekejap, sekelip mata. Maksudnya apa? Pergantungan kita kepada Allah, hatta dalam urusan yang paling utama, hati manusia ni. Dan tuan-tuan, saya tak boleh jamin saya dan tuan-tuan istiqamah, kita boleh tengok contoh yang paling depan mata kita bulan Ramadan ni. Bagaimana hati-hati manusia di awalnya, di tengahnya dan di hujungnya sudah berubah dan sudah berbolak-balik. Betul tak? Sudah berbolak-balik. Mungkin awal dahulu dia istiqamah kerana dugaan, cabaran, habuan, godaan tak sebesar di hujung ni. Di hujung-hujung ni dia punya godaan dia, tarikan dia, kan? Faham tak tarikan? Tarikan dia, godaan dia, cabaran dia. Lagi ni kita duk boleh mangkit subuh ni pasal kita mangkit sok. Cuba tengok lepas puasa ni, sok tak gaduh mangkit, lepas tu dengan penat raya tuang habis cerah. Tunggu tengok sudah. Ni pasal duk mangkit sok, dah mangkit sok, alang-alang mangkit sok, mailah subuh, kan? Pasal tu dia tak boleh jamin tau. Adakah kita boleh jamin kuantiti jamaah, kehadiran jamaah, hatta anfusana, ourselves, diri-diri kita sendiri. Adakah boleh kita nak istiqamah? Istiqamah ni tengok, saya nak bawa bagi tuan-tuan faham apa kaitan istiqamah dengan hati. Istiqamah daripada root word, kata akar qama, berdiri. Faham tak? Tuan-tuan dapat tak? Istiqamah tu tuan-tuan kena ingat, kena faham berdiri, berdiri. Qama yaqumu, qiyam, berdiri. Pasal itu kita panggil qiyamul lail, berdiri malam. Dia kata aku malam tak berdiri, aku berdiri siang. Berdiri, okey. Berdiri. Berdiri ya. Qalbun. Qaf. Jangan baca kaf. Kalau baca kalbun, kita kena jaga kalbi kita. Kalbi tu anjing hang. Anjingku. Kalbi tu, kalbun tu anjing. Qalb. Okey, istiqamah tadi abang? Berdiri. Qalb, bola, bulat. Hati bulat. Okey. Now, imagine berdiri di atas benda bulat. Dia nak bagi faham. Berdiri di atas sesuatu yang bulat. Okey, kalau saya panggil satu orang mai berdiri atas kerusi yang ni. Bukan atas meja. Meja ni bulat tak? 4 segi. 4 segi. Berdiri atas ni naik
Saya ingat orang tolak yang baru jatuh. Kita mai berdiri atas ni, teguh, kemas, kukuh, stabil, bersih, kan? Tetap. Betul tak? Okey. Tapi kalau kita ambil bola besar, tak ada bola yang orang duk gimnastik yang boleh tak belakang tu. Tak ada. Kan? Ambil bola tu, metak atas ni, panggil. Berdiri. Dia punya duk golek tu, dia punya duk, tahu tak, nak balancing tu. Nak balancing, nak bagi tak jatuh tu susah ke tak? Susah. Now boleh faham tak? Macam mana yang kata susahnya istiqamah itu, seakan-akan istiqamah berdiri di atas benda yang bulat, yang berbolak balik. Anytime boleh tergolek. Demikian hati kita. Dapat? Sebab itu dia perlukan sokongan, dia perlukan dokongan, dia perlukan rangsangan. Sebab itu untuk kita istiqamah, kita perlukan doa. Kerana kita yang berdiri itu milik Tuhan, bola yang bulat tu milik Tuhan, hati yang bulat tu milik Tuhan. Kalau Tuhan kata teguh tetap. So itu cara dia. Di samping apa dia? Adalah amalan-amalan lain yang kita kena buat. Sebab itu tuan-tuan, 25 Ramadan ni berkebetulan dengan hadis ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika, sangat relevan. Kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada diri kita selepas daripada Ramadan. Maka bermula daripada pagi ni, malam ni, besok dan seterusnya, kena praktik doa ni. Sebab kita tak boleh jamin, tak ada jaminan, no confirmation. So hadirin mukminin, tu yang kedua. Berikutnya, hadis ni juga nak mengajar kita bahawa kalau Allah Azza wa Jalla nak memberikan hidayah, tidak ada sesiapa boleh menyesatkan kita. Tetapi kalau Tuhan yang memusingkan hati kita, Tuhan yang membolak balikkan hati kita, Tuhan, tengok, dia yuqallibu kaifa yasha. Dia boleh membolak balikkan hati itu mengikut arah yang mana dia nak. Dan kita tak boleh persoal Tuhan. Tapi depend pada kita punya kehendak jugalah. Nabi kata may yahdihillah fala mudillah. May yahdihillah, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada dia, tidak ada sesiapa pun yang boleh menyesatkan dia. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tapi kalau tengok Nabi yang sebut ni, wa may yudlilhu, tetapi sesiapa yang Tuhan nak dia sesat, Tuhan mengkehendaki untuk menyesatkan dia, fala hadiyalah, tidak ada siapa yang boleh memberikan petunjuk kepada dia. Pasal itu kita minta kepada Tuhan untuk apa? Untuk menetapkan hati kita di atas hidayah. Dan tuan-tuan, mudah saya cakap, knowledge, ilmu, dia bukanlah benda yang menjamin kita mesti buat amal. Saya bagi contoh. Azan. Semua jawapan muazzin sama dengan kita jawab. Sama. Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar. Yang tak sama tahu mana? Yang tak sama bila muazzin sebut hayya 'alas salah, mai sembahyang. Pasal apa kita tak jawab hayya 'alas salah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata idza sami'tul muadzin, apabila kamu mendengar muadzin, maka sebutlah seperti mana yang disebut oleh muadzin. Tapi pasal apa sampai tang hayya 'alas salah,
marilah menunaikan salat, mari ke masjid. Panggilan tu mai masjid, mai sembahyang jemaah. Pasal apa kita tak kata hayya 'alas salah? Pertama dia akan jadi pelik lah. Kita duduk rumah, Tok Imam panggil, Tok Bilal panggil mai masjid, kita berkata mai rumah. Dia jadi tak elok lah. Tapi pasal apa kita tak jawab? Tuan-tuan, nampak? Kita diajar apa? Nabi yang ajar. Apabila muazzin sebut hayya 'alas salah, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Artinya hati kita mungkin nak pergi. Ilmu kata sembahyang di masjid tu bagus. Hati teringin nak pi. Betul tak? Kadang-kadang hati kita teringin. Cuba tanya orang yang tak pi. Semua teringin. Tak percaya pergi tanya mereka. Dia tak hampir sembahyang subuh payah Jumaat. Hampir sembahyang Jumaat. Dak. Hang tak teringin. Hang jangan cakap lagi tu, walaupun aku tak pi tapi aku teringin nak pi. Nanti raya aku pi. Dia teringin nak pi. Ramai orang teringin tau. Kita kata di masjid ada buat qiyamul lail, hang tak mau pi. Aku teringin nak pi. Hang aku tengok duit banyak, tak teringin nak pergi Mekah. Aku teringin. Semua yang kita sembang, semua dia teringin. Tapi satu pun dia tak buat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini yang Nabi ajar. Apabila Allah kata mari salat, mungkin kita nak buat, mungkin kita nak mendirikan salat, dan ilmu yang kita mengaji, ilmu yang kita belajar pun mengatakan salat di masjid itu lebih baik. Tetapi akhirnya apa dia? Kemampuan dan kehendak, kekuatan untuk kita menyahut panggilan itu, dia balik kepada ketentuan Allah. Pasal itu manusia tak boleh berhenti doa. Manusia tak boleh putus doa. Walaupun sekelip mata, dia tak boleh serahkan diri dia. Pasal apa? Pasal kalau dia serahkan diri dia untuk dia urus, lingkup, rosak. Hatta dia nak pergi salat tu, rumah dekat tu. Pasal tu tuan-tuan, yang jauh boleh main, yang dekat tak boleh main. Pasal la haula wala quwwata illa. Tapi jangan silap faham pula macam kita kata, kita diberi pilihan. Allah menentukan, tapi Allah suruh kita pilih. Jangan pula kita kata pasal bang tak pi, duduk dekat pun tak pi, dengar bang tapi tak pi, la haula wala quwwata illa. Aku tidak ada daya upaya. Lepas tu hang ada daya upaya pergi mana? Tengok malam ni kalau aku sampai tang mana, tang tu lah daya upaya aku. Tapi kita nak bagi tahu, dia memilih. Kan? Pasal tu satu orang mai dekat Nabi, dia kata bima sya'allah wa syi'ta. Dia kata dekat Nabi, dengan apa yang Allah kehendaki dan Tuan kehendaki. Dan Tuan kehendaki. Nabi kata la, Nabi kata jangan. Nabi kata qul bima sya'allah thumma syi'ta. Katakanlah dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendak engkau. Maksudnya kita ada kehendak tu, kita ada keinginan tu, kita ada kemampuan kudrah tu, kita ada pilihan itu, tetapi tetap tertakluk kepada pilihan Allah. Tapi kita tak boleh blame Allah. Pasal apa? Pasal kita tak tahu apa yang dia pilih untuk kita, betul tak? Dia tak tahu. Tuan-tuan tahu tak yang Tuhan pilih apa untuk tuan-tuan? Tuan-tuan tak tahu, saya pun tak tahu. Dia kata saya tahu. Macam Zuhur sekali, saya tahu subuh dia pilih untuk saya mai, Zuhur dia habaq dah, dia tak pilih untuk saya mai. Oh hebat lah. Senang kerja kita. Lepas tu kita boleh tanya pula, Isyak Maghrib dia pilih mai, Isyak dia pilih tak mai. Jadi kalau saya tak mai, Tok Imam nak kata apa? Tak, kita tak tahu nak, betul tak? Allah telah menulis. Macam kita duk baca hadis-hadis sebelum ni, dia ada kaitan tau hadis-hadis sebelum ni. Allah telah menulis, tetapi apa yang tertulis itu di dalam pengetahuan Allah, bukan pengetahuan kita. So kita, bila kita tak tahu, apa yang kita buat? Tuan-tuan tak tahu apa yang Tuhan tulis atas tuan-tuan, betul tak? Saya pun tak tahu Tuhan pilih apa untuk kita, kita tak tahu. Sama ada baik ke buruk kita tak tahu. Tetapi apa yang kita tahu, Tuhan nak yang baik. Tuan-tuan faham tak? Sama ada Allah menulis apa hitam putih kita tak tahu, tapi Allah menginginkan yang putih. Nampak? Faham tak? So kita berusaha untuk buat yang putih. Kita tak boleh bagi tahu, kata aku tak tahu Tuhan tulis apa untuk aku. Tapi kita tengok dia pilih hitam, dia pilih dosa. Dosa Tuhan nak.
Pasal apa hang buat dosa? Inilah pilihan Tuhan. Hang jangan duk jual nama Tuhan. Tak mungkin Tuhan. Tuan-tuan faham tak? Tuhan menciptakan dosa, tapi Tuhan tak redha pada dosa tu. Yang ni kita kena bagi clear. Tuhan yang menciptakan syaitan, tapi tidak bermakna Tuhan redha dengan syaitan. Pasal apa hang ikut syaitan? Pasal apa yang hang jadi perangai macam syaitan? Syaitan pun makhluk Allah. Dia yang cipta. Apa salahnya? Syaitan pun daripada makhluk-makhluk Allah. Tak salah. Kalau Tuhan benci syaitan, kalau Tuhan marah kat syaitan, kenapa dia ciptakan syaitan? Dia ciptakan syaitan tu artinya okey ya. Kacau kita. Banyak benda yang Tuhan cipta. Pasal tu kita kena faham tau. Ciptaan satu benda, redha Tuhan satu benda. Tuhan cipta banyak benda. Tuhan cipta neraka. Neraka siapa cipta? Tuan-tuan jangan buat kelebu asap pula. Cipta siapa? Siapa yang cipta neraka? Allah. Tapi adakah dia suruh kita pergi masuk tu? Dia tak pasal apa hang masuk dalam neraka? Ni, hang tak payah duk ceramah lah. Syurga pun Tuhan buat, neraka dua-dua Tuhan buat. Apa salahnya? Kalau tak masuk syurga, masuk neraka, dua-dua Tuhan buat. Tak. Tuhan cipta syurga. Dia nak kita masuk syurga. Dia suruh kita masuk syurga. Dia cipta neraka, tapi dia tak bagi kita masuk neraka. Maksiat, dosa apa semua ni memang ciptaan Tuhan. Semua alam ini ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Tuhan izin dia berlaku. Tetapi tidak semua yang Tuhan cipta, Tuhan buat, Tuhan izin tu mesti Tuhan redha. Mudah ya dalam kehidupan. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Ada tak benda yang Tuhan bagi anak tuan-tuan buat, tapi tuan-tuan sendiri tak setuju, tapi malah kau bagi pergi. Tapi hakikatnya tuan-tuan pun tak setuju. Dan anak tuan-tuan tak boleh simplify. Guna argument, pak aku bagi, okey. Tak, ada benda kadang-kadang pak bagi dia tak setuju. Dapat? So hadirin mukminin, yang muda-muda ni lagi kena banyak baca doa. Pasal apa? Panjang lagi hati dia nak berbolak balik. Yang tua-tua ni pun lagi kena baca. Pasal apa? Takut kalau muda ni hari Rabu dia berubah, hari Jumaat dia boleh kalih balik. Tapi kalau kita yang hujung-hujung usia ni hari Rabu berubah, tak ada Khamis, tak ada Jumaat, padam dulu. Orang muda ni mungkin dan kalih balik kan? Hari Isnin dia berubah, hari Selasa dia kalih balik. Kita hari Isnin berubah, tak ada petang Selasa, petang Senayan tu juga padam, tak ada ubah. Pasal tu tak baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit, semua patut banyakkan doa ni. Dan Nabi takut tau. Nabi takut. Bila isteri Nabi tanya, Ummu Salamah tanya, Aisyah tanya pasal apa, dia baca, kerana aku bimbang. Allah membolak balikkan hati aku. Artinya Nabi walaupun dia itu ada jaminan selamat, tapi dia nak bagi tahu dekat umat dia tidak ada ketentuan ataupun tidak ada jaminan untuk kita selamat. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pagi ini adalah berkaitannya dengan bulan Ramadan ni, dan tuan-tuan semua termasuk saya, doalah banyak-banyak Allah Ta'ala meneguhkan dan menetapkan hati kita, kaki kita. Pasal tu Nabi guna perkataan kaki tu, thabbit aqdamana. Dan satu lagi dalam doa yang kita selalu baca apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana. Tengok doa ni, doa dalam Quran ni. Tuan-tuan, kita ni memang duk berdoa dah. Memang banyak duk berdoa. Bukanlah kita nak riak. Kita memang duk berdoa, duk berzikir. Tuan-tuan lepas subuh tadi, tak ada lagi saya tahu. Ada tuan-tuan lepas subuh tadi duk nyanyi ke apa tak? Duk berzikir betul tak? Sebelum kita nak mula kuliah subuh tadi, kita semua duduk sengap. Tuan-tuan duduk sengap tu duk buat apa? Duk berzikir lah. Kata tuan duk nyanyi, selamat hari raya Aidilfitri, kan? Suatu hari di hari raya. Tak ada, semua orang berzikir. Cuma kadang-kadang dia zikir pelan, kita tak dengar lah dia doa. Tapi kita tak boleh kata dia tak zikir, dia tak doa, tu artinya dia tak baca. Jangan simplify, mudah kita nak hukum benda yang kita sendiri tak jelas. Dia tuan-tuan, kadang-kadang orang kita ni, kalau dia tak cakap, saya selalu sebut, kalau dia tak cakap, orang pun tak tahu kata dia bodoh. Tapi bila dia bercakap,
Nampak sangat kebodohan tu. Orang yang main masjid, orang yang memang main masjid, dia akan faham hari Jumaat ada sujud sajdah. Tapi kalau orang yang tak pernah main, dalam bahasa baku modernnya jakun, tiba-tiba dia main kan, wahum la yastakbirun, Allahu Akbar, sujud. Dia ni tak pernah main, jakun, dia rokok. Dia tengok orang sujud, dia pun balik buat TikTok. Astagfirullahalazim, hari ni saya telah pergi sembahyang subuh di masjid Muhammadiyah Gua Gajah. Saya tak tahu kata masjid ni sesat. Yang saya tahu, yang saya tahu sebelum sujud rokok dulu. Tapi pagi tu saya pergi sembahyang, depa sujud terus tak rokok. Apa nak jadi? Pelik. Orang yang tengok orang kata apa? Simpan sikitlah pekat tu kat anak cucu. Janganlah bagi semua. Tak ada faham nak bahasa budak-budak muda lah ni. Budak-budak muda ni bila kita bercakap nampak bodoh, dia akan kata apa? Pekat sangat tu. Tahu pekat apa? Saya banyak warga mah ni saya kena explain lebih. Pekat tu maksudnya teruk sangat hang punya mengkang tu. Percaya sikit. Memanglah depa tak rokok pasal depa sujud sajdah. Lepas tu depa mangkit. Setahu saya subuh ni 2 rakaat, tapi masjid tu mayang 3 rakaat. Dikira sekali dengan hak sujud sajdah. Jadi kita yang tahu ni, kita bila dengar dia cakap macam tu, kita gelak ambil nak terkencin. Pasal nampak orang putih kata don't humiliate, jangan malukan diri kita. Jangan cakap benda yang kita tak tahu. Pasal tu Quran sangat disiplin. Tanya. Fa inna shifa'ul 'ain su'al. Ubat kepada bodoh jahil itu tanya. Tapi hari ini semua dia nak bercakap, dia nak komen, dia nak ulas. Kan? Lagi satu, dia pergi sembahyang raya, dia terkejut. Teruklah ni. Teruk, ingatkan. Dia kata betul dekat nak kiamat. Awak dia kata bukan selalunya orang khutbah dulu ke baru sembahyang. Awak masjid tu aku pergi, lepas khutbah balik lepas tak sembahyang. Memanglah raya orang sembahyang dulu. Yang khutbah dulu tu Jumaat baca khutbah dulu baru sembahyang. Raya ni orang sembahyang dulu baru khutbah. Tapi dengan jakun ni, dengan jenis setahun sekali main masjid ni, yang jenis 10 tahun sekali main masjid ni, bila pipi dia terkejut. Tu yang saya kata tu, masjid kalau buat selain indoor kena buat stiker. Kalau tidak depa beratuh. Dulu depa main, dulu 20 tahun dulu pintu kayu. Lepas tu masjid tukang renovate selain indoor, dia tak pernah main sejak pada pintu kayu. Main bang dia bagi. Dia marah tu imam. Buat pintu ni orang tak nampak. Ni orang buat pintu ni lama dah, hang tu tak mai. So saya nak bagi tahu benda-benda yang macam ni, yang orang kata tak berzikir, tak berdoa, betul ke? Tak dengar, tak semestinya tak berzikir. Orang masuk bilik air berak, ada orang hingar. Dia kata hang kata masuk berak, awak aku tak dengar pun. Tu dia. Kadang-kadang benda macam ni Pasal apa? Pasal kalau aku berak dengar dia berak bluk-bluk bunyi, dia berak hingat. Jadi dia baca orang berak pun hingat lagu dia. Lepas tu bila orang berak senyap, dia kata kawan tu tak berak. Hang bohong hang kata hang berak, hang tak berak kan? Aku berak lah. Aku tak dengar. Aku bukan berak hingat lagu hang. Kadang-kadang manusia ni kita bukan boleh cakap bahasa tinggi sangat, kita boleh cakap je bahasa baku, bahasa standard, bombastik. Tapi kadang-kadang tak sampai mesej itu kepada mereka.
Saya harap tuan-tuan kita be professional. Biar kita ada satu nilai fikir, corak fikir, gaya fikir orang-orang yang ada intelektualisme yang tinggi. Apabila kita melihat perbuatan yang mungkin berbeza dengan apa yang kita amalkan, jangan mudah menghukum orang itu sesat. Dengar dahulu hujahnya, apa yang dia faham, di atas apa alasan dan sandaran yang dia buat. Kita kadang-kadang tak pernah keluar daripada Guang Gajah, kita keluar sikit pergi Kangap, kita pun dah pelik. Pasal itu tuan-tuan, orang Palih pergi Kuala Lumpur, dia terkejut pasal dia duk nampak kereta api kat bawah, tiba-tiba kereta api kat atas. Macam tu lah. Lagi satu tuan-tuan, bahaya apabila orang Perlis, kita kata bila orang Perlis kan, kata orang ni orang marah. Orang Perlis pi. Tuan-tuan biasa pi tak jenis jamban hak yang dia tembok daripada bawah tu. Bidik apa tekan tembok. Kita ni jakun. Kita tak tahu jenis tembok tu. Kita tak tahu kata dia punya penembok tu duk ada di bawah. Pergilah rombongan Cik Kioh ni PWTC Mesyuarat Agung UMNO. Pasal jamban macam tu, UMNO bangunan PWTC tu jamban dia macam tu lah. Pilah makcik ni apa semua, keluar mai basah lencul. Apa dia kata? Tembok habis muka-muka kita. Awak baik duduk bawah lubang naik tembok. Dia pelik. Kita pelik tu pasal kita tak pernah dengar, kita tak pernah jumpa, kita tak pernah tahu. Pelik pada kita lah kan. Masuk bilik air, jenis dia duk cari mana ni nak buka paip, pulah habis, pulah tinggal tak tercabut kepala paip. Masuk meja satu orang, suar tangan air keluar tu dia. Keluar air tu tak gaduh pula. Pelik lah, hang tak pernah nampak. Pasal tu kita kata kalau tak reti pun buat sengap sudah. Pasal apa? Bila hang cakap nampak tak reti tu. So hadirin mukminin, pentingnya ilmu. Pasal tu Al-Bukhari kata al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Bukhari kata berilmu sebelum cakap dan sebelum kita berbuat. Itu agamanya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu buat satu benda yang kamu tak ada ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala rahmat kita dan Allah memberkati hidup kita dan merahmati dan menetapkan hati-hati dan kaki-kaki kita di atas ketaatan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.